Hai, salam sejahtera. Okey, baiklah. Saya Nur Fatin binti Abdul Malik daripada Program Pendidikan Awal Kanak PDPP. Okey, hari ini saya akan membentangkan tugasan pertama saya. Okey, baiklah, saya pergi terus kepada ini adalah kajian yang saya analisis. Okey. Kajian ini bertajuk keperluan pendidikan inklusif dalam program pendidikan arus perdana di Malaysia. Jadi ini adalah isi kandungan yang akan saya kupaskan. Okey, yang pertama adalah infografik. Infografik ni adalah ringkasan analisis. Okey, yang kedua kepelbagaian sosio-budaya. Okey, kepelbagaian sosio-budaya sekolah di Malaysia. Yang ketiga implikasi. Okey, implikasi kepelbagaian sosio-budaya terhadap bidang pendidikan di Malaysia. Dan yang terakhir sekali adalah peranan guru. Peranan guru dalam sosio-budaya bidang pendidikan di sekolah. Okey, baiklah. Jadi ini adalah infografik. Okey, kepelbagaian sosio-budaya. Maaf ya, salah eja. Okey. Sosio-budaya, implikasi dan peranan guru, keperluan pendidikan inklusif dalam program pendidikan arus perdana di Malaysia. Okey, jadi ini adalah ringkasan lah, okey, ringkasan daripada isi-isi penting yang saya keluarkan daripada jurnal, okey, bacaan jurnal. Okey, yang pertama kepelbagaian sosio-budaya di sekolah, yang kedua pendidikan inklusif sebagai proses sosialisasi. Yang ketiga, keperluan kesamarataan hak asasi, keperluan pendidikan berkualiti dan keperluan sosial. Yang keempat, guru bersikap positif, guru sebagai penyampai ilmu dan guru sebagai suri teladan kepada murid dan masyarakat. Yang terakhir sekali, meningkatkan murid berkeperluan khas dari set liability kepada aset negara. Okey, pendahuluan. Pendidikan dilihat sebagai satu proses sosialisasi, iaitu bagaimana ahli masyarakat, terutamanya generasi muda, diasuh secara formal atau tidak formal untuk menerima pengetahuan, kemahiran, norma dan nilai sosial, kedudukan dan peranan masing-masing dalam konteks sesuatu masyarakat itu. Dalam konteks pendidikan, guru seharusnya memahami kepelbagaian sosio-budaya yang terdapat di sekolah-sekolah di dalam negara Malaysia. Okay, dengan adanya pemahaman terhadap sosio-budaya masyarakat di Malaysia, guru dapat menyemai serta memupuk perasaan hormat, bekerjasama dan toleransi antara golongan murid kepelbagaian sosio-budaya. Okey, kita pergi kepada poin yang pertama, iaitu kepelbagaian sosio-budaya sekolah di Malaysia. KPM, Kementerian Pendidikan di Malaysia telah merancang pelbagai program pendidikan bagi membolehkan setiap kanak-kanak warga negara Malaysia mendapat kesamarataan peluang pendidikan. Saya highlight dekat situ, kesamarataan peluang pendidikan untuk mencapai 5 keberhasilan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Salah satu program pendidikan yang telah dilaksanakan di Malaysia dalam usaha untuk mencapai kesamarataan peluang pendidikan di sekolah adalah program pendidikan inklusif. Pendidikan merupakan hak asasi semua manusia. Dari segi falsafahnya, semua individu di dunia ini, termasuk saya, termasuk cikgu, mempunyai hak untuk belajar dan mengetahui sesuatu, dan kanak-kanak berkeperluan khas juga tidak terkecuali. Kanak-kanak berkeperluan khas terdiri daripada kanak-kanak yang mengalami kesukaran untuk belajar, maka individu seperti ini memerlukan pengubahsuaian kepada kurikulum dan kaedah mengajar supaya mereka dapat merealisasikan potensi mereka secara optimum selaras dengan konsep pendidikan untuk semua. Okey, jadi kesimpulan daripada yang pertama ini. Okey, seperti yang kita tahu kan, ini adalah pengalaman saya sendiri. Contoh saya guru prasekolah. Saya menerima murid yang murid yang special lah. Ini terjadi
pada tahun lepas, okey, di mana pada bulan 7 Julai saya menerima seorang murid berkeperluan khas, okey. Dia adalah kategori speech delay. Dia mempunyai masalah lambat bercakap dan juga dia sangat aktif. Dia kena makan ubat. Okey, apa yang terjadi dekat sekolah saya, okey? Saya menerima murid tersebut sebab saya berpegang kepada pendidikan inklusif. Maksudnya saya tengok murid tu, saya rasa saya boleh handle murid tu. Tetapi penerimaan, okay, walaupun saya guru prasekolah, patutnya saya yang berhaklah nak terima atau tak. Tapi terjadi sedikit apa orang kata ya, perbezaan lah ya, di mana PPM saya tidak menerima murid tersebut. Dia berusaha sebaik mungkin untuk menyingkirkan murid tersebut daripada sekolah, okay? Dan perkara itu mungkin saya boleh katakan berjaya lah sebab okay, untuk pengetahuan semua ya, macam prasekolah, ambilan contoh kalau dia masuk bulan 7 tu, maksudnya kita bergantung kepada kita sama ada boleh menerima atau tidak. Dan dia daftar agak lewat, okey, dia berumur 5 tahun. Okey, dia daftar agak lewat sebenarnya. Kalau dia daftar awal lagi mungkin ada tempat untuk dia pada tahun ini. Okey, oleh sebab dia hanya orang kata menggantikan murid yang keluar pada bulan 7. Jadi dia boleh masuk, dia kiranya macam murid sementara lah. Dia bersekolah hanya tahun lepas untuk beberapa bulan saja dia bersekolah. Okey, jadi dekat sini saya boleh katalah perbezaannya lah perbezaan. Okay, mungkin saya dari bandar dan saya memahami terdapat ada, ya memang ada murid yang sebegitu. Tetapi kalau di luar bandar ni penerimaannya adalah berbeza sebab mungkin kita lebih terdedah dengan special needs education, tetapi masyarakat di sini masih kurang. Jadi itu saya boleh kata kepelbagaian sosial budaya lah yang berlaku. Bukan saya saja, walaupun saya menerima murid tersebut, tetapi PPM saya tidak menerima, dan begitu juga dengan guru arus perdana yang tidak ada kaitan pun dengan murid tersebut, tapi mereka juga turut turut tidak bersetujulah murid tersebut bersekolah di prasekolah sini, sebab mereka takut nanti murid itu akan bila dia dah habis dekat prasekolah, dia akan masuk pula dekat arus perdana tahun 1 hingga tahun 6. Nanti susahlah guru tersebut untuk handle murid tersebut. Okey, itu perbezaan lah, saya boleh katakan perbezaan dari segi mungkin kefahaman. Okey, mungkin juga daripada segi saya dari bandar, guru-guru sini kebanyakannya daripada di sini ya, daripada sini. Jadi macam mungkin ada perbezaan lah di situ. Okey, seterusnya adalah implikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap bidang pendidikan di Malaysia. Dengan wujudnya program pendidikan inklusif dalam pendidikan arus perdana, kita boleh lihat beberapa implikasi yang agak ketara. Okey, antaranya ialah yang pertama, keperluan kesamarataan hak asasi. Okey, menurut Supiah Saad 2019, program pendidikan inklusif dilaksanakan di sekolah tertentu di seluruh negara bagi memenuhi keperluan murid dan juga permintaan ibu bapa. Dasar sedia ada yang diterima pakai sekian lama memperuntukkan hak mendapat pendidikan formal bagi kanak-kanak berkeperluan khas, dan dasar tersebut diperkukuh oleh dasar pendidikan wajib dan pendidikan untuk semua yang kini menjadi asas perkiraan dalam perancangan pelaksanaan pendidikan khas di Malaysia. Dengan termaterai dua dasar tersebut, pendekatan pendidikan inklusif menjadi perkara penting dalam menghadapi cabaran dan isu-isu semasa pendidikan khas. Oleh itu, terdapat keperluan pendidikan inklusif dilaksanakan dalam arus perdana sistem pendidikan di Malaysia kerana ianya merangkumi keperluan kesamarataan hak asasi, keperluan pendidikan berkualiti dan keperluan sosial tidak kira di bandar maupun di luar bandar. Okey, kita lihat yang kedua, keperluan pendidikan berkualiti.
Ketidakupayaan tidak boleh dijadikan alasan untuk keciciran mendapatkan pendidikan kerana pelbagai kaedah boleh dilaksanakan dalam menyediakan perkhidmatan kepada golongan berkeperluan khas. Program pendidikan inklusif memberi peluang kepada individu untuk berada dalam persekitaran masyarakat yang sebenar melalui sistem pendidikan. Situasi ini membantu pelajar untuk berinteraksi dengan persekitaran yang pelbagai serta melatih diri berhadapan dengan kehidupan masa depan kelak. Okey, jadi saya berbalik kepada isu murid yang mendaftar lewat di prasekolah saya pada tahun lepas. Okey, sebenarnya kalau kita tengok apa yang cuba saya lakukan dengan menerima murid tersebut adalah saya memberikan hak yang sama kepada murid tersebut kerana dia berhak untuk belajar di prasekolah. Okey, cuma mungkin dari segi cara bagaimana nak mengendalikan murid tersebut memang saya ada sedikit bagi saya sedikit cabaran, tetapi saya percaya kalau murid tu lama sikit belajar, nanti dia akan bila dia bergaul dengan kawan-kawan dia akan jadi dia akan bertingkah laku baik lah. Okey, jadi di sini implikasinya lah, kesannya saya memahami apa itu pendidikan inklusif. Saya boleh memberi hak kepada murid tersebut untuk belajar. Maksudnya macam mana saya mengajar murid biasa, dan saya juga apa yang saya beri, maksudnya beri ilmu kepada murid biasa, saya pun memberi ilmu yang sama kepada murid yang berkeperluan khas tadi. Okey, yang kedua, keperluan pendidikan berkualiti. Okey, di sini saya boleh refleks dekat diri saya balik, membuat refleksi diri. Okey, sebenarnya untuk kita memberikan oleh sebab kita guru, kita bertanggungjawab untuk memberikan pendidikan yang berkualiti kepada murid. Tak kira sama ada dia murid biasa ataupun murid berkeperluan khas. Okey, jadi di situ kalau kita berikan dia peluang untuk belajar, macam saya kata, lama kelamaan murid tersebut dia akan biasa, murid yang mempunyai masalah hyperaktif tadi tu dan juga mempunyai masalah speech delay tadi tu, dia akan lama-lama dia akan boleh berinteraksi dengan kawan-kawan dia. Dan pengalaman saya lah, waktu saya menerima murid tersebut, saya pun juga memberi ilmu kepada murid lain. Okay, saya memberitahu mereka bahawa kita ni ada perbezaan. Contoh, ada murid yang macam ini, ada kawan kamu dia suka nangis, ada kawan kamu suka bawa bantal busuk, ada kawan kamu suka sepak-sepakan barang. Tapi kamu kena tolong kawan kamu supaya dia tidak bersikap macam tu. Maksudnya dia tak bersepah-sepahkan mainan. Jadi kamu kena tolong. Saya juga mengajar mereka lah yang manusia ni dia lain-lain, murid ni pun lain-lain. Saya mengajar mereka, memberi mereka ilmu tentang perbezaan individu tu, tetapi saya tidak, maksudnya di dalam kelas saya memang monitor, saya memang lihat mereka supaya mereka tidak membuli pelajar tersebut, sebab dalam certain case tu memang ada macam tu, suka sangat. Contohnya murid tu suka bawa bantal busuk, start lah yang murid lain tu, walaupun kat prasekolah mereka pun adalah curi bantal busuk budak tu, murid tu. So dekat situ adalah penting lah bagi saya sebagai guru menyediakan pendidikan berkualiti kepada anak murid saya. Okey, seterusnya, keperluan sosial. Program pendidikan inklusif bukan sahaja bertujuan untuk menyediakan perkhidmatan pendidikan kepada golongan berkeperluan khas, malahan untuk mewujudkan hubungan kemanusiaan antara ahli masyarakat. Ini kerana realitinya masyarakat, terutamanya kanak-kanak, tidak didedahkan dengan golongan kurang upaya sehingga kan menimbulkan sikap prejudis, takut dan tidak peduli terhadap golongan berkeperluan khas. Pelaksanaan pendidikan inklusif dalam sistem pendidikan arus perdana mengajar kanak-kanak untuk menerima golongan berkeperluan khas secara lebih semula jadi. Selain itu, pendidikan inklusif berpotensi untuk mengurangkan rasa takut dan membina persahabatan, rasa hormat dan sikap memahami terhadap OKU, iaitu orang kurang upaya.
Ini kerana semua individu memerlukan pendidikan yang akan membantu mereka membina persahabatan dan persediaan untuk kehidupan. Bagi tujuan jangka masa panjang, pendidikan inklusif membantu pelajar berkeperluan khas untuk berfungsi ke tahap optimum, mengikut kemampuan diri sendiri serta mengurangkan kebergantungan kepada orang lain. Okey, ini memang betul ya, keperluan sosial ini. Okey, macam yang saya pengalaman saya menerima murid yang tadi tu, memang bila anak murid yang lain murid prasekolah yang lain, apabila dia menerima pelajar yang baru ni, mula-mula mereka memang macam kenapa murid A ni macam ni, kenapa dia suka sempakkan barang, kenapa dia suka tarik baju cikgu. Mereka jadi macam, bila mereka lihat tingkah laku murid tersebut, mereka macam terdiam. Jadi di situ sebenarnya saya nak mendedahkan murid-murid yang biasa ni kepada murid yang berkeperluan khas ni. Mungkin mereka selama ni mereka tak pernah tengok tak pernah bergaul dengan murid kawan macam ni. Tetapi ini adalah peluang untuk mereka sebenarnya untuk mendedahkan mereka supaya mereka ni jangan bersikap prejudis terhadap murid yang macam tu. Murid macam tu, okey, ada ini yang terjadi dekat sini lah ya. Ada setengah ibu bapa yang lain tu dia mengatakan murid tu gila, murid tu macam tak waras. Sebenarnya itulah yang maksudnya bila kita jadi guru ni, itulah benda yang kita harus betulkan. Kita harus betulkan apa yang fikiran ibu bapa tu. Tak semestinya budak tu sebenarnya, murid yang macam tu dia bukannya gila ke apa. Dia sebenarnya murid berkeperluan khas. Maksudnya dia tak ada masalah dalam belajar. Jadi dia boleh belajar, cuma dia tingkah laku dia macam tu. Jadi sebenarnya besar sebenarnya tanggungjawab kita ni sebagai guru. Lagi-lagi kita yang lebih terdedah kepada kita pernah bergaul dengan murid macam tu, dan kita haruslah memberitahulah kepada ibu bapa. Kita menyebarkanlah, maksudnya maklumat-maklumat ni. Sebenarnya ada je murid yang macam ni. Jadi tanggungjawab sebagai seorang guru ni sangat besarlah bagi saya. Okey, seterusnya, peranan guru dalam sosial budaya di sekolah. Okey, pertama, guru bersikap positif. Guru haruslah bersikap positif dalam menangani konflik yang berlaku di sekolah. Sebagai contoh, sebagai guru yang mempunyai ilmu sosiologi dalam pendidikan, seharusnya guru sentiasa bersabar apabila berhadapan dengan guru lain yang tidak mahu bekerjasama dalam memastikan pembelajaran yang tidak berat sebelah terhadap murid berkeperluan khas di aliran arus perdana. Okey, sebenarnya bila saya membuat slide ini, sebenarnya saya saya menulis apa yang daripada hati saya sendiri. Okey, ini memang betul, guru kena bersikap positif. Sebagai seorang guru, kita memang tak boleh kita nak membandingkan murid ini bagus, murid ini tak bagus. Sebenarnya kita tak boleh. Kita kena menjadi sangat positif. Tak kira murid itu berada di tahap dia punya tahap pengesahan di tahap 1, tahap 2 ataupun tahap 3. Kita mesti bersikap lebih terbuka lah dan lebih positif. Okey, yang kedua, guru sebagai penyampai ilmu. Guru yang mempunyai kepakaran dalam sesuatu bidang harus bertindak sebagai ejen sosialisasi di sekolah. Sebagai contoh, guru pendidikan khas atau guru aliran arus perdana haruslah sentiasa mengingatkan murid lain supaya tidak memandang rendah murid berkeperluan khas yang belajar bersama mereka. Mereka seharusnya membantu murid berkeperluan khas ini supaya mereka boleh bersosial dengan lebih baik. Okey, ini memang betul yang sebagai seorang guru kita kena memberitahulah kepada murid lain. Okey, contoh murid lain ni ada je suka membuli murid yang mempunyai masalah pembelajaran ni. Okey, sebenarnya kita sebagai guru kenalah ingatkan murid tersebut bahawa semua orang ni adalah sama rata. Apabila kita, when comes to education, kita semua sama saja.
Okey, jadi itu poin yang kedua. Yang poin yang ketiga, guru sebagai suri teladan kepada murid dan masyarakat. Sebagai contoh, guru pendidikan khas ataupun guru subjek menunjukkan contoh yang baik kepada murid tentang bagaimana melayan murid berkeperluan khas dalam kelas dengan baik dengan mengambil kira perbezaan tingkah laku mereka dan juga tahap pembelajaran mereka. Guru juga harus bijak apabila menghadapi ibu bapa murid biasa atau murid berkeperluan khas yang berada di tahap denial atau tidak menerima perbezaan murid dalam kelas. Okey, ini sebenarnya banyak berlaku. Saya rasa masalah ini banyak berlaku sama ada saya rasa di luar bandar ataupun bandar memang perkara ini berlaku. Okey, di sini terdapat satu kes di mana ada seorang ibu bapa ni, okey, anaknya adalah memang berkeperluan khas, okey, mempunyai kad, tetapi ibu bapa ini masih berada di orang kata dalam keadaan denial. Dia macam walaupun anak dia ada kad okey itu murid berkeperluan khas tu, tetapi dia tidak maksudnya contoh murid tersebut dia patutnya berada di pemulihan, tetapi ibu bapa dia macam nakkan dia masuk terus ke arus perdana. Maksudnya dia tak boleh terima anak dia tu kelas pemulihan. Begitulah, okey, itu yang terjadi saya rasa ini terjadi di bandar ataupun di luar bandar, memang perkara ini berlaku. Okey, dan kita sebagai guru kita sentiasa kena tunjuk contoh yang baik lah, walaupun kita kena kita kena berhadapan dengan ibu bapa sebegini, kita masih juga cuba sedaya upaya supaya kita ni memberi contoh yang baik, supaya ibu bapa yang lain, okey, mereka tahulah macam mana nak jika ada dalam contohnya anak mereka tu belajar dalam kelas yang sama dengan murid berkeperluan khas, ibu bapa tu boleh membantu anaknya, okey, supaya anaknya lebih terbuka dan menerima murid murid berkeperluan khas yang belajar bersama mereka. Okey, seterusnya yang terakhir sekali, kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, semua pihak memainkan peranan penting dan perlu saling bekerjasama bagi memastikan kejayaan pelaksanaan program pendidikan inklusif ini, kerana program ini memberi peluang kepada murid berkeperluan khas menerima pengajaran dan pembelajaran serta penyesuaian diri dari awal dalam aspek hubungan sosial dan kemasyarakatan yang ada di persekitaran sekolah dan komuniti setempat untuk menjadikan mereka lebih berjaya, mampu berdikari dan menjadi anggota masyarakat yang lebih produktif. Maka usaha yang berterusan adalah perlu bagi memastikan program ini dapat dijalankan dengan teratur dan berjaya. Kita akan dapat meningkatkan murid-murid berkeperluan khas ini dari satu liability menjadi satu aset yang penting dan berguna kepada negara, di mana mereka boleh menjadi modal insan yang gemilang satu hari nanti. Okey, dan ini adalah rujukan saya. Jadi setakat ini daripada saya. Terima kasih. Bye.